bunga melati terapung-apung, bunga rampai di dalam puan. Rindu hati tidak tertanggung, bilakah dapat berjumpa tuan? Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lurutkan. Hilang emak, hilang saudara, kerana kasih hamba turutkan. Pasir putih di pinggir kali, petang menyabung, ayam berlaga. Kasih tak boleh dijual beli, bukannya benda buat berniaga. Hai, murid-murid sudah bersedia untuk belajar ke tu? Jom kita belajar bersama Cikgu NS Azimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid semua sentiasa dalam keadaan sihat, gembira dan ceria selalu. Murid-murid sudah sedia untuk belajar? Baik. Hari ini, cikgu ingin mengajar satu tajuk yang agak menyeronokkan, iaitu mari belajar pantun. Murid-murid tahu apa dia pantun? Baik, jom kita belajar bersama-sama. Apakah itu pantun? Pantun merupakan sejenis puisi tradisional masyarakat Melayu yang wujud sejak zaman berzaman lagi. Pantun dicipta sebagai suatu bentuk pengucapan untuk menyampaikan fikiran dan perasaan terhadap seseorang ataupun mengenai sesuatu perkara di samping bertujuan untuk menyindir, berjenaka dan memberi nasihat. Selain itu, ia juga adalah untuk tujuan hiburan atau bersuka-suka. Untuk pantun, baris juga disebut sebagai kerat. Terdapat pelbagai jenis pantun iaitu pantun 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat dan pantun 8 kerat. Namun begitu, 2 jenis pantun yang biasa dilafazkan ialah pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat. Setiap pantun mempunyai pembayang maksud dan maksud. 2 baris yang pertama adalah pembayang dan 2 baris yang kedua adalah maksud. Sebuah pantun yang baik mempunyai 4 hingga 5 patah perkataan dalam satu baris. Setiap baris pantun yang baik mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Pantun mempunyai rima akhir yang terkawal. Rima ialah keselarasan bunyi pada perkataan atau pada suku kata terakhir dalam sesuatu rangkap. Bagi pantun 4 kerat, rima akhirnya ialah AB, AB. Bunyi rima akhir baris pertama sama dengan baris ketiga dan rima akhir baris kedua sama dengan baris keempat. Sebagai contoh, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3, hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Baiklah, dalam contoh ini, rima akhir baris pertama iaitu tengah adalah sama dengan rima akhir baris ketiga iaitu tanah. Manakala, rima akhir baris kedua pula adalah sama dengan rima akhir baris keempat iaitu 3 dan juga. Pantun 2 kerat pula mempunyai 2 baris. Ia mempunyai rima akhir yang sama pada setiap baris. Contohnya, singgah di gerai bersama Amar, jagalah sungai jangan tercemar. Terdapat pelbagai jenis pantun. Namun, jenis-jenis pantun yang biasa dilafazkan antaranya ialah pantun nasihat,
pantun jenaka, pantun teka-teki dan pantun agama. Contoh pantun. Adik ke kedai membeli halia, emak memesan sembeli laksa. Jadilah insan yang berhati mulia, baik hati berbudi bahasa. Jikalau lengang dalam negari, marilah kita pergi ke kota. Hairan tersenam kucing berdiri, melihat tikus naik kereta. Di Pulau Mutiara menaiki beca, melancong bersama ayah dan bonda. Selalu diselak dan juga dibaca agar penuh ilmu di dada. Pergi ke pasar membeli meja, tidak lupa membeli papan. Belajar ilmu dunia sahaja, tapi ilmu agama jangan dilupakan. Pantun juga biasanya dinyanyikan dalam lagu. Contohnya seperti mana yang dinyanyikan dalam lagu Rasa Sayang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Amir, pada kali ini kita akan sama-sama belajar cara untuk membina pantun. Kita akan cuba buat pantun 4 kerat. Ini antara contoh pantun 4 kerat. Jom sama-sama kita baca pantun ini. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Sebelum itu, cikgu akan menerangkan beberapa tata cara untuk menulis pantun. Antaranya ialah baris kedua dan keempat mestilah mulai ditulis sedikit ke dalam. Kemudian, penggunaan tanda baca yang betul dalam penulisan pantun ialah baris pertama diakhiri dengan tanda koma. Baris kedua diakhiri tanda koma bertitik. Baris ketiga diakhiri dengan tanda koma. Dan akhir sekali, baris keempat pula diakhiri dengan tanda noktah. Berikut adalah merupakan langkah-langkah untuk mencipta pantun. Nombor 1, bina 2 baris maksud pantun terlebih dahulu. Maksud pantun mestilah saling berkait di antara baris ketiga dan baris keempat. Yang kedua, kenal pasti rima akhir baris maksud tersebut. Ketiga, senaraikan perkataan yang berakhir dengan suku kata rima akhir tersebut. Keempat, bina 2 baris pembayang. Baris pembayang untuk baris pertama dan baris kedua mestilah saling berkait. Pastikan setiap baris pembayang, rima akhirnya juga sama dengan baris maksud. Yang kelima, pastikan rima akhir pantun selari dengan rima AB, iaitu berselang-seli bunyi rimanya. Sudah tahu langkah-langkahnya? Jadi, jom kita cipta pantun. Langkah 1. Bina 2 baris maksud pantun terlebih dahulu. 2 baris pantun yang dibina mestilah berkaitan antara satu sama lain. Ingin diingatkan juga, setiap baris kebiasaannya mempunyai 4 hingga 5 patah perkataan sahaja atau 8 hingga 12 suku kata. Baiklah, sekarang ini 2 baris maksud pantun yang sudah kita bina ialah buatlah baik dengan ibu bapa agar hidup selalu diberkati.
Langkah yang kedua, kenal pasti rima akhir atau bunyi akhir pada setiap baris maksud. Didapati rima akhir baris ketiga adalah pa, manakala rima akhir bagi baris yang keempat adalah ti. Langkah yang ketiga, sila senaraikan perkataan yang berakhir dengan suku kata rima akhir tersebut. Untuk suku kata atau rima akhir pa, antara perkataan-perkataannya ialah berapa, siapa, kelapa, tanpa, lupa, rupa, jumpa dan Vespa. Manakala bagi suku kata atau rima akhir ti, perkataan-perkataannya ialah mati, titi, roti, inti, nanti, hati, ganti dan peti. Langkah yang keempat, sekarang kita akan bina dua baris pembayang dan mestilah saling berkaitan antara satu sama lain. Bagi rima akhir pa, cikgu telah pilih perkataan kelapa. Kemudian, kita cuba bina ayat pada baris pertama menggunakan perkataan kelapa. Ayat yang dibina pada baris pertama ialah pohon tinggi, pohon kelapa. Kemudian, baris kedua pula sila bina ayat yang berkaitan dengan baris pertama. Jadi, bagi rima akhir ti, cikgu telah pilih perkataan titi. Sekarang, kita akan bina ayat pula menggunakan perkataan titi. Ayat yang dibina pada baris kedua menggunakan perkataan titi adalah batangnya boleh dibuat titi. Lihat. Hasilnya, ayat pada baris pertama mempunyai kaitan antara satu sama lain dengan ayat pada baris kedua. Iaitu, pohon kelapa memangnya sifatnya tinggi dan memang betul pun batangnya boleh dibuat titi. Langkah 5. Pastikan rima akhir selari dengan susunan rima AB, iaitu berselang-seli bunyinya. Akhirnya, siaplah pantun hasil ciptaan cikgu. Diharapkan selepas menonton video ini, semua murid cikgu dapat cipta atau bina sendiri pantun. Mungkin kita boleh hasilkan sendiri buku koleksi pantun. Ianya tak mustahil. Jom kita buat pantun.